Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas ke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak mengikuti live ni boleh dengar jelas ke suara? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jelas kot insya-Allah. Baik. Untuk sebagai memulakan majlis kita pada pagi ini, kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini walaupun agak lewat kita bersiaran pada pagi ini, tapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan untuk kita teruskan amal ibadah kita dengan cara kita memeriahkan majlis-majlis ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang yang mengikuti siaran kita ni lah, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat, seluruh yang
mengikuti pengajian. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita selesai bincang berkenaan dengan mukaddimah daripada kitab Safinatun Najah ini, yang mana kita dah baca sehingga ke akhir lafaz zikir yang disebut oleh pengarang kitab kita, iaitu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi bincang berkenaan dengan isi kandungan kitab yang seterusnya dikarang oleh tuan pengarang kitab kita ini, iaitu perkara paling asas sekali sebagai seorang Muslim dia kena tahu, iaitu apa dia Islam dan apa dia al-iman. Yang seterusnya, satu perkara yang mungkin tidak dimasukkan di dalam kitab ni, iaitu al-ihsan. Jadi selepas mukaddimah, tuan pengarang kitab kita letak mungkin juga sebagai satu mukaddimah sebelum masuk ke pengajian ataupun sebelum masuk kepada isi kandungan fiqh secara jelasnya, iaitu berkenaan dengan wudu, berkenaan dengan air, berkenaan dengan mulanya dengan alamat baligh. Kita akan bincang dulu berkenaan dengan al-Islam dan al-iman. Tutup. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ala Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid darain amin. Telah berkata tuan pengarang kitab Safinatun Najah ini, semoga Allah memberikan manfaat daripada ilmu beliau dan karangan beliau, dan Allah Ta'ala memberikan manfaat juga ilmu daripada para guru-guru kita yang telah sampaikan ilmu kepada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan ada manfaat daripada ilmu kita, dan manfaat itu mudah-mudahan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Faslun arkanul islami khamsah. Kita akan baca dulu apa yang disebut oleh pengarang kitab kita, dan lepas itu kita akan baca terjemahan daripada kitab terjemahan ini. Faslun arkanul islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Dan terjemahannya, fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Rukun-rukun Islam ada 5. Pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga Allah telah berselawat ke atas baginda dan ke atas ahli keluarga baginda, serta memberikan keselamatan kepada baginda dan mereka semua. Itu terjemahan kepada selawat lah. Kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, memberikan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Kelima, mengerjakan haji ke rumah Allah sekiranya seseorang telah mampu mendapatkan jalan ke sana. Baik. Itu terjemahan yang disebut di dalam kitab terjemahan yang kita gunakan ini, iaitu kitab terjemahan Safinatun Najah yang telah diterjemahkan oleh pihak Ruwaq Jawi. Baik. Berkenaan dengan rukun Islam ini, rukun Islam ni adalah satu perkara yang kita biasa dengar dan kita biasa tahu. Mungkin terlalu biasa dengar, ataupun mungkin kita anggap ini adalah perkara yang kecil, menjadikan keadaan zaman sekarang ini dalam pengajian-pengajian, dalam perbincangan-perbincangan, tidaklah terlalu menekankan berkenaan dengan rukun-rukun Islam ini, ataupun rukun-rukun iman juga. Maknanya kita dalam perbincangan fiqh contohnya, ataupun perbincangan apa-apa berkait dengan Islam ini,
sudah jadi satu perkara yang kita anggap kecil, kita bincang berkenaan dengan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Tapi sebenarnya segala perbincangan ataupun segala isi kandungan Islam itu sendiri adalah bercambah ataupun berpasak daripada rukun-rukun ini. Jadi sebenarnya kita yang mungkin dah tahu atau mungkin lebih-lebih lagi dah hafal berkenaan dengan rukun Islam dan rukun iman, kita anggap ini adalah perkara yang kecil untuk kita bincangkan. Tapi bila berlalu zaman, bila kita perhati kepada zaman ini, sejauh mana sebenarnya penghayatan generasi yang baru, khususnya di kalangan anak-anak kita, khususnya di kalangan pelajar-pelajar, ataupun mungkin sampai tahap kita boleh uji setakat mana mereka ini tahu apa dia rukun Islam, apa dia rukun iman. Jadi dalam keadaan ataupun dalam zaman ataupun situasi masa kita sekarang ini, memang terlalu penting untuk kita bincangkan semula, perkukuhkan semula bincang berkenaan dengan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam ini. Dengan sebab itu, apa yang disebut oleh tuan pengarang kitab kita ini, selepas pada mukadimah terus dibincangkan berkenaan dengan apa dia al-Islam, apa dia rukun-rukun Islam dan apa dia rukun-rukun iman. Sebab ini adalah pasak, ini adalah tiang, ini adalah tunjang kepada jati diri sebagai seorang Muslim. Jadi dalam nak mendidik seseorang individu untuk dijadi seorang hamba Allah yang betul-betul sejati, untuk dijadi seorang Muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati, ini perkara yang dia mesti tahu dulu. Jadi kita tidaklah maknanya perlu nampak sesuatu yang lebih besar lagi berbanding dengan rukun Islam dan rukun iman ini untuk kita bincangkan. Kita mulakan yang ini dulu. Jadi oleh sebab tu kita sebut kitab ini dia jadi kitab yang amat relevan, kitab yang jadi berkat, kitab yang jadi pegangan dalam situasi ataupun keadaan bila-bila pun. Maknanya kitab ini adalah satu kitab yang amat perlu untuk dijadikan pegangan, sebab perbincangan dia walaupun kita nampak kecil tapi ianya adalah satu perkara asas. Faslun arkanul islami khamsah. Fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ada 5. Bila disebut berkenaan dengan rukun dalam bahasa Arab, rukun ini adalah didefinisikan ataupun disebut sebagai satu sudut ataupun satu perkara, satu pasak yang paling kuat. Atau dalam bahasa Arab disebut janibus syai' al-aqwa, itu dinamakan sebagai rukun. Maknanya satu sudut, satu benda, satu tiang yang paling kukuh. Suatu binaan, kalau kita katakan binaan, maknanya dalam pada binaan tu, rukun ni adalah satu tiang ataupun apa-apa sahaja yang paling kuat dalam binaan itu, itu yang kita panggil sebagai rukun. Itu juga dalam bahasa Arab dinamakan sebagai rukun. Jadi kita pun bila namakan sesuatu tu sebagai rukun, tu nak menunjukkan pentingnya benda tu. Kalau kata tak ada benda tu, tak ada rukun tu, maknanya suatu binaan ataupun satu benda yang kita nak dirikan tu tidak akan berdiri. Itulah munasabahnya perkara ataupun 5 perkara ni dinama sebagai rukun Islam. Jadi rukun itu janibus syai' al-aqwa, ataupun dalam syaraknya disebut sebagai juz'un minal mahiyah allazi la tatahaqqaqu al-mahiyatu illa bihi. Sesuatu juzuk daripada sesuatu perkara. Kalau kata dalam bab syarak ni, sesuatu juzuk daripada amal ibadah ke. Kalau kata perkara yang kita bincangkan itu adalah sembahyang, contohnya solat. Jadi perkara-perkara di dalam solat ada yang dinamakan sebagai rukun. Dan rukun ini maknanya apa? Di dalam sembahyang tu adalah dia sebahagian ataupun satu juzuk daripada solat itu, yang mana solat itu tidak akan berdiri ataupun tidak akan ada, tidak akan dikira ianya sembahyang melainkan dengan juzuk-juzuk ni. Maknanya sekiranya tak ada rukun-rukun ini, tak ada juzuk-juzuk ini di dalam sembahyang, kita tidak akan kira sembahyang itu. Solat itu tidak akan dikira adanya sembahyang. Maksudnya tidak sah ataupun tidak dikira ada semua solat itu. Maknanya tidak diterima lah, sebab rukun itu tidak ada.
Seolah-olahnya solat itu tidak kita dirikan. Jadi nak dirikan solat itu perlu ada rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukun yang dimaksudkan itu bermakna juzuk-juzuk di dalam solat itu sekiranya tiada juzuk-juzuk ini, maknanya tidak adalah sembahyang, tidak kiralah sembahyang tu. Baik. Itu makna rukun. Juz'un minal mahiyah alladhi la tatahaqqaqul mahiyatu illa bihi. Satu juzuk daripada suatu perkara yang mana suatu perkara itu tidak akan wujud melainkan dengan juzuk tadi, iaitu juzuk yang kuat tadi. Jadi dalam bab Islam, bila kita bincang berkenaan dengan Islam, perkara yang kita bincangkan ini dinamakan sebagai rukun-rukun Islam. Jadi inilah 5 perkara yang jadi tiang kepada agama, kepada Islam itu, apa yang dinamakan sebagai Islam. Al-Islam pula maknanya adalah di dalam bahasa Arab al-istislam wal inqiyad. Itu makna al-Islam. Islam itu bermakna al-istislam wal inqiyad. Al-istislam ni kita terjemahkan sebagai tunduk ataupun patuh. Al-inqiyad ni kita terjemahkan mungkin sebagai keterikatan, ataupun dia boleh bawa makna atau maksud sebagai ketaatan. Kita taat, patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-istislam wal inqiyad itu dari sudut makna, dari segi bahasa. Sebab tu kita katakan bahawa seluruh makhluk ini dikira sebagai Islam. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah kesemuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi bahasanya, kesemuanya ni adalah Islam. Jadi ditambah lagi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi wa in min syai'in yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segenap perkara, segenap kehidupan, bukan sahaja manusia, kesemuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kamu sahaja yang tidak mengetahui bahawa mereka ini sedang bertasbih kepada Allah Taala. Jadi kesemuanya tunduk dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuannya, maknanya dia tidak jatuh, kekal dengan dia, tak ada, walaupun tak ada tiang, maknanya tidak gugur jatuh. Bulan sentiasa beredar di tempat dia. Matahari pun begitu jugalah fungsinya. Siang dan malam bersilih ganti dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, arahkan ianya berlaku demikian. Jadi kesemuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi syaraknya pula bermakna apa dia Islam itu? Islam itu al-inqiyad bi asy-syariah. Maknanya keterikatan kita bi ahkamis syariah. Al-istislam wal inqiyad bi ahkamis syariah. Kita tunduk dan patuh terhadap segala hukum hakam di dalam syariat yang menjadikan kita ni ada panduan untuk laksanakan tugas kita. Jadi al-Islam ini, apa dia yang kita maksudkan Islam bila kita bincangkan dalam bab agama kita ni? Bermaksud kita tunduk dan patuh kepada segala hukum hakam yang telah dibawa ataupun ditunjukkan kepada kita melalui syariat ini. Iaitu maknanya al-Islam. Jadi makna al-Islam itu tunduk dan patuh. Rukun yang pertama iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun yang pertama dalam Islam adalah mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama dengan kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Perbincangan yang panjang lah kalau kata kita buka kitab-kitab fiqh ataupun buka kitab-kitab syarah berkenaan dengan
syahadah ini dia ada kaedah-kaedah sebutannya yang memastikan lafaz yang kita sebut itu sah dikira kita sebut syahadah. Ada perbincangan-perbincangan ni, itu perbincangan yang panjang, cuma kita nak sebut perkara asas ataupun perkara yang pertama sekali sebagai seorang Islam, untuk nak katakan bahawa dia ni ada Islam dalam jiwa dia adalah dengan dia mengucapkan dua kalimah syahadah. So umpama kita nak pastikan, ianya seumpama satu akad, kalau saya boleh sebutkan, ianya seumpama satu akad kita contohnya nak beli barang. Bila kita nak beli barang ataupun nak buat apa-apa urusan yang melibatkan kita ni ada hubungan, ataupun senang cerita kita kata nikah kahwin. Nikah kahwin, bila kita nak berkahwin, nak bernikah, dia mesti ada lafaz akad yang memastikan kita ni ada hubungan. Dari segi zahirnya orang semua tahu bahawa kita ni ada hubungan. Ada hubungan, dah jadi suami isteri. Kalau nak jadi suami isteri tu mesti ada lafaz akad. Lafaz akadnya macam mana? Aku terima nikahnya, aku nikahkan dikau, daripada pihak wali, dan pihak lelaki akan sebut aku terima nikahnya. Jadi itu lafaz untuk memastikan, untuk ada hubungan kita terikat seorang lelaki dengan perempuan tu, itu lafaz akad yang ditentukan, supaya boleh ada hubungan. Begitu juga yang kita boleh kiaskan, mungkin kita nak sebut perumpamaannya kenaan dengan Islam ni. Lafaz syahadah kita sebut dengan lisan ini, itu jadi satu lafaz akad. Umpama lafaz akad, kita nak pastikan, nak sebut bahawa kita ni ada hubungan dengan agama ni. Kita ni ada hubungan dengan agama ni, yang menjadikan agama ini boleh meletakkan tugas, boleh meletakkan tanggungjawab kepada kita untuk kita laksanakan sebagai seorang yang dah Islam dengan sebab lafaz tu. Jadi lafaz syahadah ni adalah lafaz yang kita boleh umpamakan sebagai lafaz akad lah, kalau kata dalam bab jual beli ke ataupun dalam bab nikah kahwin tadi, untuk memastikan kita ni boleh dibebankan dengan tanggungjawab. Pertamanya, bila kita ucap lafaz kalimah syahadah ini, kita akan dapat kemuliaan. Itu pertama, at-tashrif dipanggil. Lafaz syahadah ni lafaz at-tashrif, memuliakan kita. Maknanya daripada kita tidak beriman ataupun secara zahirnya kita masih lagi belum Islam, dengan kita mengucap dua kalimah syahadah, menjadikan kita masuk kepada agama ni, menjadikan kita secara zahirnya orang nampak kita ni beriman kepada Allah Ta'ala. Pada waktu tu Allah Ta'ala jamin diampunkan segala dosa-dosa kita. Jadilah kita ataupun seseorang yang masuk Islam ini umpama bayi yang baru lahir, tiada langsung dosa. Maknanya buku dia dikira sebagai buku baru, maknanya lembaran baru untuk dia bina kehidupan yang baru, bina hubungan yang baru dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makhluk-makhluk dan sebagainya. Itu kita kata sebagai kemuliaan. Sebab daripada satu darjat orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam, bila dia masuk Islam, dia jadi ada kemuliaan. Dan dengan kemuliaan tu datang bebanan, tugas kepada dia untuk dia kekalkan kemuliaan tu. Jadi dia sebagai seorang hamba, bila dah masuk Islam, jadilah dia ni seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara jelas dia sendiri sedar dia hamba, dan dengan dia sedar dia hamba, ada tugasan yang dia kena lakukan. Jadi dalam bab syahadah ni dia ada kemuliaan, ada at-tashrif, dan juga yang keduanya ada at-taklif, ada bebanan yang diletakkan bila dah mengucap dua kalimah syahadah. Sebagaimana kita lah, kalau kata kita tengok, kita tidak disebut kepada orang-orang yang tidak Islam lagi. Sebagai contoh, ada orang Cina yang tidak Islam lah. Orang Cina yang Islam pun ada, India Islam pun ada. Tapi kita nak sebut ni orang yang tidak Islam ni, orang yang tidak Islam, kita pergi suruh dia semayang, jadi tidak kena. Kita pergi suruh dia puasa, tak. Keadaan sekarang pun memang kalau kata dia tidak semayang, kita tidak pergi arah ataupun tidak suruh dia semayang. Maknanya kita tidak pergi suruh dia berpuasa, suruh dia buat perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena buat. Tak. Kita kena untuk kita suruh dia semayang, untuk kita sebut kepada dia ada kewajipan untuk puasa, untuk tunaikan zakat dan sebagainya, yang pertama dia kena buat adalah dengan sebut lafaz syahadah ni dulu. Barulah boleh dibebankan ke atas dia untuk dia buat segala tanggungjawab dan bebanan yang
taklif, kita panggil taklif yang perlu dia buat dalam agama ni. Jadi lafaz syahadah ni sebagai satu lafaz, apa dia? Lafaz akad. Dan lafaz syahadah ni adalah lafaz penyaksian sebagaimana disebut dalam terjemah kita ni. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Lafaz penyaksian ini ataupun lafaz syahadah. Syahadah ni daripada kata apa dia? Kata akar dalam bahasa Arab syahidah lah. Syahidah maknanya menyaksikan. Kalau kata kita bila sebut menyaksikan ni maknanya kita tengok dengan mata. Kita saksikan dengan mata. Orang yang jadi saksi ni dia maknanya dia saksikan sendiri. Dia tengok sendiri dengan mata. Maksudnya jelas bagi dia. Tak ada sebarang ragu-ragu, tak ada sebarang kabur. Dia sendiri jadi saksi nyata terhadap sesuatu perkara. Jadi itu lafaz yang digunakan untuk nak menggambarkan apa dia? Nak menggambarkan lafaz syahadah ni. Maknanya dengan penyaksian. Maknanya dengan kita tengok sendiri. Jadi orang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah adalah orang yang betul-betul kejap dalam jiwa dia. Bukan semata-mata dia dengar orang bagi tahu, bukan semata-mata maknanya seolah-olah kalau kata satu-satu perkara zahir kita ni dalam panca indera kita ni, sesuatu yang kita tengok sendiri, sesuatu yang kita dengar sendiri ianya berlaku, sesuatu yang berlaku di depan mata kita, menjadikan kita ni saksi kepada peristiwa yang berlaku tu. Jadi nak sebut bahawa suatu perkara tu jadi kejap sungguh dalam jiwa kita. Bila orang tanya, adakah kamu jadi saksi? Ya, saya saksi bahawa peristiwa ni berlaku. Kalau kata naik mahkamah dan sebagainya, kita jadi saksi yang sah. Kalau kata kita tidak menyaksikan satu benda, perkara tu yang dibincangkan di dalam mahkamah contohnya, kita pergi kata kita jadi saksi, tu maksudnya kita jadi saksi palsu. Syahadatuz zur, kan? Kita menyaksikan satu benda yang kita tidak saksikan. Kita menjadi saksi terhadap benda yang kita tidak saksikan. Itu maksudnya kita saksi palsu. Jadi lafaz syahadah ini disebut dengan sebab kita bersaksi. Kita menjadi saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jadi apa yang kita nak sebut, penyaksian kita dengan lafaz tu adalah datang daripada apa? Daripada hati yang benar-benar yakin. Sebab tu maksud syahadah ni dalam bahasa Arab pun dipanggil at-tayakkun. At-tayakkun wal i'tiqad. Maknanya begitu keyakinan. At-tayakkun ni maksudnya yakin sungguh. Al-i'tiqad ni maksudnya apa? Pegangan. Pegangan hasil daripada apa? Hasil daripada dia menyaksikan sendiri. Maknanya keyakinan tu dah datang di dalam jiwa dengan sebab dia sendiri menyaksikan dengan berbagai tanda dan sebagainya lah. Itu perbincangan yang panjang. Semuanya sebut penyaksian dengan lafaz ini adalah dengan apa dia? Dengan adanya keyakinan di dalam hati dulu. Jadi kalau kata kita nak sebut dari segi tertibnya, perkara apa yang kita nak kena yakini? Apakah perkara yang kita kena yakini dulu sebelum pada kita nak sebut lafaz tu? Perkara yang kita nak kena yakini adalah segala perkara yang ada dalam rukun iman tu lah. Maknanya keyakinan kita terhadap segala rukun-rukun iman itu, khususnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar, itu 6 perkara itu. Itulah perkara-perkara yang kita yakini dulu. Dari segi tertib yang kita nak sebut, barulah dengan keyakinan itu kita bersaksi. Kita bersaksi pula adalah dengan kita sebut satu lafaz akad, satu lafaz syahadah, 2 kalimah syahadah ini untuk menunjukkan bahawa kita ni adalah orang yang benar-benar yakin dan orang yang percaya kepada rukun-rukun iman yang kita sebutkan tadi tu. Rukun-rukun iman 6 perkara tu. Barulah lepas pada tu berjalan kepada kita segala tanggungjawab. Datanglah kita kena semayang, datanglah kita kena puasa, kita kena tunaikan zakat, tunaikan haji, yang secara asasnya kita bincang dalam rukun-rukun Islam. Itulah ataupun kita panggil apa? Simbolik ataupun apa dia, turutan yang sepatutnya berlaku lah. Maknanya seseorang yang mengucapkan lafaz 2 kalimah syahadah, di dalam jiwa dia ni ada keyakinan, walaupun sikit, walaupun kita kata kadar benih keyakinan itu ada.
Lepas tu dia mengucapkan 2 kalimah syahadah, dengan dilaksanakan segala kewajipan akan menjadi makin kuatlah keyakinan dia tu. Syahadatu an la ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan. La ilaha illallah. Ilaha ni Tuhan, yang maksudnya Tuhan yang disembah. Ilaha ni merujuk kepada apa? Tuhan yang disembah. Berbeza dengan lafaz ar-Rabb. Rabb itu merujuk kepada maknanya Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menguruskan seluruh makhluk yang dicipta ni. Itu makna di bawah lafaz ar-Rabb. Tetapi makna di bawah lafaz al-Ilah ini adalah apa dia? Maksudnya Tuhan yang disembah, Tuhan yang diletakkan penyembahan kepadanya. Baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar layaknya, dengan sebenar-benar haknya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar haknya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam tu terkandung bahawa kita nafikan memang tak ada Tuhan lain pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita sebut tiada Tuhan yang layak disembah tu, tidaklah bermakna ada Tuhan lain akan tetapi tidak layak disembah. Itu bagi iktibar orang yang kata tu Tuhan lah. Kita tidak iktikad, tidak kata tu Tuhan, walaupun dari segi lafaznya kita kata dia sembah Tuhan dia. Tapi dari segi iktikadnya kita tidak kata tu Tuhan. Yang kita sebut ataupun kita yakini, kita pegang, satu-satunya Tuhan yang layak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu rasul, iaitu utusan Allah. Bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga Allah berselawat ke atas baginda dan ke atas ahli keluarga baginda, serta memberikan keselamatan kepada baginda. Itu terjemahannya. Baik. Bahagian lafaz yang kedua adalah kita menyaksikan bahawa baginda Nabi SAW adalah utusan Allah. Ini juga satu perkara yang kita sebut sebagai kita saksikan. Kita menyaksikan bahawa baginda SAW adalah utusan Allah. Jadi dalam lafaz syahadah ni sebenarnya dia mengandungi tiga perkara. Tiga perkara. Pertamanya, kita yakin, kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan seorang hamba yang dinamakan sebagai Rasul untuk bawa risalah kepada hamba-hambanya yang lain. Iaitu baginda diutuskan sebagai Rasul untuk bawa risalah. Dan bahagian ketiga adalah risalah tu sendirilah. Kalau kata kita sebagai umat Nabi Muhammad, wahyu yang baginda sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita itu adalah risalahnya. Jadi di dalam lafaz syahadah ni sebenarnya ada tiga elemen. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang mengutuskan, baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang membawa perutusan itu, dan yang ketiga adalah perutusan itu sendiri. Jadi ada tiga perkara yang terkandung di dalam lafaz syahadah yang kita sebut ni. Jadi kita saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah ini. Apakah yang dimaksudkan dengan penyaksian itu? Penyaksian itu para ulama sebut, kita meyakini pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Itu yang pertama. Pertama, kita yakin, kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Yang keduanya, kita yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan esa. Tiada Tuhan selain dia, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dialah satu-satunya Tuhan. Dia wujud dan dia esa, dia tunggal, wahdaniyah. Yang keduanya, ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini segala sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat kecacatan, ternafi dengan sepenuhnya. Kita yakin dan kita percaya itu. Yang ketiganya, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang ketiga. Yang keempatnya adalah kita meyakini
dan berpegang, beriktikad bahawa tiada satu pun yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 perkara asas kepada akidah ataupun pegangan kita terhadap melibatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kita lafazkan lafaz syahadah ni sebagai kesimpulan kepada perkara tadi tu. Kalau kata mengaji dalam ilmu tauhid, dia sebutlah lafaz syahadah ni adalah lafaz yang jadi kesimpulan kepada sifat-sifat yang kita belajar dalam sifat 20 tu. Maknanya 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena tahu, dan ternafi kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga 20 sifat yang mustahil, lawan kepada 20 sifat wajib tu, menjadikan ada 40 sifat. Lepas tu sifat wajib bagi Rasul, juga sifat mustahil bagi Rasul. Jadi 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul. Jadi 8 sifat lah, 8 perkara lah yang kita belajar, kita kena tahu. Sebagaimana kita sebut tadi lah, 4 perkara tadi kan. Pertamanya kita yakin Allah Ta'ala wujud. Yang seterusnya kita nak nafikan Allah Ta'ala daripada segala sifat kecelaan. Kita nak isbatkan kepada Allah Ta'ala segala sifat-sifat kesempurnaan. Asas kepada sifat kesempurnaan itu adalah ada pada sifat-sifat wajib itu. Jadi dari segi bilangan ada berapa dah tadi? Ada 48. Jadi 1 sifat harus bagi Allah Ta'ala, 1 sifat harus bagi Rasul sallallahu alaihi bagi para rasul, menjadikan tambah 2, 48 tadi. Jadi dah 50 perkara yang kita belajar dalam ilmu tauhid tu sebagai perincian kepada lafaz syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahawa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jadi lafaz syahadah ni adalah sebagai kesimpulan kepada perincian yang kita belajar di dalam ilmu tauhid tu. Saya ada wallahu alam, saya dengar daripada mana tak ingat nak sebut. Cumanya para ulama sebut, kalau solat, kalau ibadah-ibadah zahir yang kita buat ni, ada amalan-amalan fardu. Semayang ada semayang fardu dia. Nak tampung solat-solat fardu tu, ada solat-solat sunat yang kita boleh buat sebagai nak menampung solat fardu yang kita buat. Jadi dalam bab syahadah ni begitu juga, ada yang sebut, para ulama sebut, dia adalah satu lafaz yang wajib kita sebut untuk nak sebut bahawa kita ni Islam, lafaz syahadah tu. Jadi ada lafaz-lafaz ataupun perkara-perkara yang kita boleh buat untuk nak menampung, untuk nak memperkuatkan lafaz syahadah tu. Jadi kalau lafaz syahadah juzuk bahagian yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, itu lafaz wajib yang kita sebut sebagai seorang muslim untuk pastikan kita Islam. Ada juga perkara-perkara lain yang sunat yang kita kena buat untuk nak memperkukuhkan lafaz wajib itu. Apa dia? Zikrullah secara umumnya. Secara umumnya zikir kepada Allah itu kesemuanya dikira sebagai perkara atau lafaz ataupun amalan untuk nak memperkukuhkan lafaz syahadah yang kita sebut bahagian pertama tu. Maknanya zikir ni termasuklah solat kita tu pun dikira sebagai zikir. Kita ingat kepada Allah Ta'ala tu sebagai zikir, lafaz-lafaz zikir yang kita sebut hari-hari. Dan kadar yang Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala sebut di dalam kitab Al-Azkar, dia nukilkan satu pandangan nak sebut bahawa seseorang itu dikira sebagai banyak berzikir kepada Allah Ta'ala adalah dengan apa? Dengan dia jaga zikir-zikir, dengan dia jaga amalan-amalan fardu tu yang pertama. Yang keduanya, dia jaga zikir pagi dan petang, dan dia jaga zikir selepas pada semayang, dan dia jaga zikir sebelum dan selepas dia tidur. Dengan dia buat zikir-zikir pada waktu-waktu ni, iaitu dia jaga amalan fardu dia zikir selepas pada semayang, jaga zikir pagi petang, jaga zikir tidur dan zikir bangun tidur, ini dah dikira orang yang termasuk di dalam golongan yang banyak berzikir. Jadi dari sudut kita nak kukuhkan
apa dia makna lafaz syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah tu, kita perkukuhkan dengan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan sunat dalam bab zikir. Jadi kita banyakkan berzikir, dan kadar Imam Nawawi sebut salah satu yang dinukilkan kadar banyak berzikir tu adalah dengan yang kita sebut tadi tu. Dan sudut yang kedua pula, bahagian kita nak kuatkan penyaksian kita bahawa baginda Rasulullah SAW ni adalah utusan Allah, adalah dengan kita tampung dengan perbanyakkan berselawat kepada baginda SAW. Jadi amalan selawat dan amalan-amalan zikir ni adalah memang satu perkara yang para ulama kita wasiatkan sungguh supaya kita tidak tinggal. Jadi kehidupan harian kita ni tidak sekadar kita ni jaga amalan fardu sahaja. Tak. Amalan-amalan sunat tu adalah perkara yang begitu kuat boleh menampung. Kita sendiri pun tidak jamin amalan fardu yang kita buat itu betul-betul capai matlamat, betul-betul Allah Ta'ala boleh terima atau tidak. Tapi dah ditentukan amalan-amalan yang sunat yang lain tu boleh menampung. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, seseorang hamba itu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada dia. Maksudnya untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita laksanakan amalan-amalan fardu. Dan berterusanlah seseorang hamba itu dekat kepada aku. Ini lafaz hadis kursi. Allah Ta'ala sebut, berterusanlah seseorang hamba itu makin dekat dengan aku dengan amalan-amalan sunat sehinggalah aku mencintainya. Jadi level untuk kita dapat peringkat yang lebih tinggi, iaitulah peringkat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah dengan kita tambahkan amalan dengan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan fardu adalah untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Amalan-amalan sunat pula untuk kita diangkat darjat untuk jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dah agak panjang apa yang saya sebut perbincangan berkenaan dengan syahadah tadi tu, dan banyak lagi lah. Ini satu dua perkara yang mungkin sempat baca, sempat teliti, dan boleh disebut pada hari ini berkenaan dengan lafaz syahadah. Cuma kesimpulannya, ianya adalah satu lafaz asas kepada kita untuk nak pastikan kita ni terbeban kepada kita tanggungjawab ataupun tugasan ataupun taklif kepada kita, yang mana pada masa yang sama ianya adalah satu kemuliaan bagi orang yang mengucap melafazkan lafaz syahadah ni. Baik. Wa iqamus salati, dan mendirikan solat. Ini rukun yang kedua di dalam Islam. Wa iqamus salati, dalam solat ini disebut sebagai mendirikan sembahyang, mendirikan solat. Solat itu para ulama sebut dari segi bahasanya membawa makna ad-du'a, ataupun ada yang sebut as-salah ini maknanya al-atfu. Al-atfu ni maksudnya belas kasihan. Itu maksud as-salah. Dan dari segi syaraknya, suatu perbuatan yang dimulakan dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentulah. Jadi semayang ni kita tahu dah semayang itu apa. Tapi mungkin yang kita boleh petik di sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala menggunakan lafaz aqimus solah, makna dirikan semayang, bukan semata-mata disebut untuk kita lakukan semayang, ataupun sallu terus kan, ataupun dalam bab rukun Islam ni tidak disebut as-salah terus, tapi disebut iqamus salah, iqamatus salah. Maksudnya disebut kepada kita mendirikan semayang. Bila sebut mendirikan, para ulama sebut mendirikan ataupun iqamatus salah tu apakah makna dia? Maknanya lakukan sembahyang itu dengan cukup rukun-rukunnya, begitu kemas dari sudut syarat-syaratnya, ada yang ditambah lagi pada awal waktu, dan dengan bersungguh-sungguh dari sudut menjaga adabnya, dari sudut zahir dan batin. Itu makna yang terkandung di dalam iqamatus salah ataupun wa iqamus salah, dirikan solat. Kalau kita katakan solat itu sebagai benda yang maknawi, nak mendirikan semayang itu perlukan rukun-rukun dan syaratnya, perlu dijaga begitu bersungguh-sungguh
dari sudut adabnya, dari segi zahir dan batin. Itu maksud iqamus solah. Saya cuba cari makna ataupun syarahan kepada mendirikan sembahyang. Di dalam kitab Nailur Raja' syarah kepada Safinatun Najah disebut al-iqamah membawa makna apa dia? Membawa makna al-mulazamah wal istimrar. Makna perkara yang kita lazimi buat dan perkara yang berterusan. Di dalam syarah-syarah yang lain sebagaimana Gugu sebut, maknanya lengkap dari sudut syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dan ditambah lagi dengan menjaga adab zahir dan batin di dalam sembahyang. Jadi itu makna kepada mendirikan sembahyang. Makna al-mulazamah wal istimrar ni, saya terlintas ada satu ucapan daripada orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, tapi dia ni adalah orang yang kita kata apa dia? Orang yang mengkaji juga berkenaan dengan Islam dalam hal khususnya nak bagi apa? Nak dalam hal psikologi ataupun macam mana nak jaga kesihatan jiwa ni. Senang cerita gitulah. Bab psikologi ataupun kesihatan jiwa ni, bab mental ni. Dia kata orang-orang Islam dengan adanya rukun Islam ini perkara yang boleh jaga jiwa dia. Bahkan bukan sekadar jiwa, tapi dia boleh jaga kehidupan. Dalam bab solat ni dia sebut nak kaitkan dengan al-mulazamah wal istimrar tadi tu. Dia kata dalam kehidupan kita ni kita mesti ada satu goal, kita mesti ada satu matlamat. Jadi untuk nak capai matlamat tu, kita perlu ada kerja yang kita perlu buat sentiasa untuk nak pastikan kita ni sentiasa bergerak untuk nak capai matlamat tu. Yang keduanya, untuk pastikan kita tidak lupakan matlamat tu. Jadi seseorang kalau kata matlamat dia adalah untuk nak capai darjat apa-apa dalam pendidikan contohnya, ataupun nak kaya, jadi dia tidak boleh duduk saja, dia mesti bergerak, pergi berniaga, dia mesti buat. Walaupun hari-hari dia makan, hari-hari dia kena minum, hari-hari dia kena bersembang dengan kawan-kawan, hari-hari kena pergi main contohnya kan, bagi sihat tubuh badan. Tapi dalam kehidupan dia hari-hari mesti ada perkara yang dia buat berulang, iaitu berniaga tadi tu, cari duit tadi tu, sebab dia nak kaya tadi. Jadi cari duit tu kena buat selalu. Sebab apa? Sebab supaya dia bergerak selalu untuk dapat kekayaan. Yang seterusnya supaya dia tidak lupa bahawa dia ada matlamat untuk dapatkan kekayaan. Jadi kita dalam rukun itu dia ambil apa dia? Dia ambil daripada rukun sembahyang ni. Rukun sembahyang ni 5 kali sehari. Dia kata orang Islam ni buat. Jadi dalam 5 kali sehari orang Islam ni buat, dia tidak akan jadikan seseorang itu lupa matlamat dia. Seseorang Islam itu dia tidak akan berhenti daripada dia nak bergerak untuk capai matlamat dia. Matlamat dalam agama kita ni apa dia? Kesimpulan yang kita boleh kata, kita nak tahqiq, kita nak capai peringkat kita kenal Allah Taala. Ma'rifatullah kita sebut, ataupun apa yang kita sebut dalam syahadah itulah. Apa yang kita sebut dalam syahadah itu adalah kesimpulan kepada matlamat kita. Nak capai keyakinan ataupun nak capai begitu tahap tinggi dalam kenal Allah Taala. Jadi solat 5 kali sehari ni adalah proses kita bergerak selalu untuk nak capai matlamat tu. Yang keduanya, kita buat sentiasa dalam keadaan mulazamah wal istimrar tu, sentiasa berterusan itu, supaya kita tidak lupa bahawa kita ada matlamat yang kita nak capai dalam hidup kita. Ini satu benda yang menarik juga. Orang bukan Islam, tapi dia sebut dia kaji berkenaan dengan Islam, supaya apa dia? Supaya dia boleh buat satu panduan kepada kehidupan diri dia dan orang lain lah.
Dalam nak pastikan kehidupan ni ada makna. Banyak lagi dia syarah berkenaan dengan zakat, disebut juga berkenaan dengan haji, dengan puasa dan sebagainya. Cuma bab mulazamah wal istimrar, yang makna kepada iqamati solah tadi tu jadi terlintas nak sebut. Jadi solat ni adalah rukun rukun Islam yang kedua, yang kita dari segi tertibnya di sini. Jadi mendirikan semayang tu jadi munasabah. Dalam hadis disebut kepada kita as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Solat ni tiang kepada agama. Bila dia tiang, kita pun kalau kata rumah ni, bila sebut tiang, kita kena tegakkan, kena dirikan tiang tu. Kalau kita tidak dirikan tiang tu, duduk terbaring, duduk terbalik di bawah, rumah tidak akan terbina. Jadi solat itu adalah tiang kepada Islam, tiang kepada agama. Jelas disebut dalam hadis. Jadi bila dianya adalah tiang, jadi yang paling munasabah untuk pastikan ianya jadi tiang kepada agama adalah dengan kita dirikan dia, dengan kita tegakkan dia. Tegak tu pula tidak boleh letak di atas tanah semata-mata macam tu dan biarkan dia berdiri sendiri. Mestilah kita gali, kita korek, kita pasak. Kalau kata nak bina rumah, begitulah keadaannya. Mesti kemas sungguh dari sudut pasak, dari sudut tapak, kemas pula dari sudut diri dia tu. Sebab apa? Sebab dialah, tiang ni lah bahagian yang paling kuat sekali dalam binaan. Jadi kalau kata dalam agama kita, solat ni adalah satu amalan yang paling asas sekali. Lebih-lebih lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama sekali yang akan dihitung ke seorang hamba itu adalah semayang. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sekiranya ianya baik, maka baiklah segala amalannya. Kalau kata ianya tidak baik, rosak, maka rosaklah segala amalan yang lain. Sebab tu tiang ni kita kata sebagai tiang agama. Selesai semayang, insya-Allah akan terbina dengan baik amalan-amalan kita yang lain. Jadi dalam ayat Quran sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu boleh mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Mungkin ada orang tanya, saya duduk semayang selalu dah, tapi masih lagi tidak mencegah saya daripada perbuatan yang keji dan munkar. Jadi kena faham, solat ni sebagai tiang dia. Yang dinding tu kena bina juga, yang atap-atap tu kena bina juga, barulah berdiri kukuh kalau kata binaan tu. Jadi agama pada diri kita ni pun begitu juga. Nak cegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar ni pun begitu juga. Solat tu mesti jadi tiang dia. Yang lain tu kena ada juga binaan-binaan yang lain. Ditambah lagi dalam ayat tu, kalau Fadilatul Syekh Ali Jumaah disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah Ta'ala itu lagi besar. Lagi besar daripada apa? Lagi besar dan lagi luas lagi berbanding dengan semayang. Semayang 5 kali sehari. Zikir tuntutan kepada kita ingat kepada Allah Ta'ala ni adalah senak waktu, setiap waktu. Maknanya yang mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar itu adalah semayang. Semayang tentulah semayang yang kita sebut semayang yang didirikan dengan kemas. Solat yang didirikan dengan kuat. Didirikan dengan kuat tu apa dia? Sebagaimana kita sebut tadi, cukup rukun dan cukup syarat, jaga adab-adab zahir dan adab yang batin, iaitu dengan kita khusyuk dalam semayang. Nak khusyuk dalam semayang adalah dengan kita jaga zikir kita di luar daripada semayang. Sebab kita tidak bawa hati kita yang lain untuk masuk dalam semayang. Hati yang sama di luar semayang tu kita bawa masuk dalam semayang. Kalau kata di luar semayang hati tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak jaga zikir, tidak jaga amalan-amalan yang sunat di luar, maknanya tidak latih diri kita, tidak latih hati untuk ingat kepada Allah Ta'ala di luar semayang, macam mana kita boleh jamin bawa hati yang sama untuk masuk dalam semayang? Kita tidak tinggal hati yang tu dan ambil hati yang lain untuk masuk semayang lebih bersih. Tak, kita bawa hati yang sama. Jadi sebab itulah disebut wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah Ta'ala di luar semayang tu lebih besar lagi untuk menjamin kita boleh masuk dalam semayang dalam keadaan kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah penting semayang ni. Wa iqamus salah, tiang kepada
dirikan sembahyang. Yang ketiganya wa ita'uz zakah. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, az-zakah di dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nama' wa ziyadah. An-nama' ni maksudnya perkara yang perkembangan, maknanya benda yang berkembang dan sentiasa bertambah. An-nama' wa ziyadah, an-numu ataupun an-numu wa ziyadah. Satu lagi membawa makna at-tathhir, iaitu menyucikan. Jadi zakat ini walaupun dari segi zahirnya kita mengeluarkan daripada hak dalam harta kita ini, kita keluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak. Yang ada hak adalah yang asnaf lah dan sebagainya. Jadi kita keluarkan zakat kita tu sebenarnya adalah untuk membersihkan, dan ianya adalah untuk memperkembangkan. Dari segi zahirnya memperkembangkan macam mana? Menasabah dengan makna zakat tadi tu. Berkembang dari sudut harta itu bukan berlegar di kalangan kita je, atau berlegar di kalangan orang-orang kaya saja. Dia jadi berkembang. Jadi berkembang dengan apa? Dengan ada manfaatnya juga kepada orang-orang yang lain, yang tidak, orang kata apa, yang tidak kaya, yang tergolong di kalangan asnaf tu. Menjadikan masyarakat ni ada produktif lah, menjadikan masyarakat ni mana hidup dalam keadaan yang jauh daripada kemiskinan, jauh daripada kefakiran. Maknanya dengan zakat itu boleh berkembang dengan baik. Itu dari segi zahirnya. Berkembang pula kepada kita. Maknanya Allah Ta'ala jamin bila kita laksanakan beri kepada orang, tandanya kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi kepada kita. Berkembang kepada kita juga, dan berkembang juga kepada masyarakat, dan lebih-lebih lagi berkembang kepada harta benda di akhirat kita lah nanti, insya-Allah. Yang keduanya membawa maksud menyucikan, sucikan harta kita daripada perkara-perkara yang mungkin kita buat tu, daripada perkara-perkara yang sumber yang tidak, yang diragui dan sebagainya. Dan juga sememangnya ada hak orang yang fakir di dalam harta kita tu, menjadikan kita keluarkan tu, menjadikan harta kita bersih. Itu maksud at-tathhir. Sebab itulah kita panggil dalam bab penyucian jiwa pun kita sebut sebagai at-tazkiyah, daripada lafaz perkataan yang sama. Zakah ataupun az-zakah ni juga maknanya tazkiyah, pembersihan. Maknanya sebagaimana disebut az-zakah tu sebagai pembersihan kepada harta, kita sebut juga lafaz at-tazkiyah nak merujuk kepada apa dia? Penyucian jiwa. Wa saumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Puasa ni kita tahulah maknanya al-imsak, tahan diri, al-imsak anil mufattirat, mula daripada terbit matahari hinggalah kepada terbenam matahari. Itu puasa. Maknanya dalam puasa ni pula hikmah, ataupun kita boleh sebut simbolik hikmah lah, ataupun maqasid, ataupun kesimpulan kepada rukun Islam ini. Kenapa diletakkan rukun-rukun ini sebagai asas di dalam kepada Islam? Para ulama sebut mula dengan syahadah, solat, zakat, puasa, dan kemudian haji. Kita baca haji. Wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila, dan tunaikan haji sekiranya mampu, dan telah mengerjakan haji ke rumah Allah sekiranya seseorang telah mampu mendapatkan jalan ke sana, sekiranya ada kemampuan lah untuk sampai ke rumah Allah. Jadi 5 perkara ni dikira sebagai rukun Islam. Apa hikmahnya? Para ulama sebut, bila kita letakkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ini disebut oleh bila kita letakkan diri kita sebagai seorang Islam, kita isytihar diri kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dengan kita lafazkan syahadah. Lepas pada tu, marilah tanggungjawab bebanan kepada kita yang paling besar sekali, yang paling utama sekali adalah dengan kita solat 5 waktu.
dan seterusnya ditambahlah dengan zakat, dengan puasa dan tunaikan haji. Jadi bila kita beluk Islam, bila kita letakkan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, tanggungjawab yang kita nak kena buat sebagaimana makna Islam itu, tunduk dan patuh ataupun al-istislam wal inqiyad. Kita kena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kesimpulannya. Maknanya bila kita masuk kepada Islam, kita masuk, kita berada dalam, kita letak diri kita sebagai seorang Muslim. Kita beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Tunduk dan patuh itu dalam konteks apa dia? Dalam konteks kita tunaikan segala suruhan Allah Ta'ala dan kita tinggalkan segala larangan. Ini dua perkara yang melambangkan kita patuh. Patuh dengan kita buat apa yang disuruh, dengan kita tinggal apa yang dilarang. Jadi dalam rukun Islam ni, sebagian ulama sebut, jadi simbolik kepada perkara asas. Perkara-perkara asas yang jadi simbolik kepada kita dalam hal kita buat apa yang disuruh dan kita tinggal apa yang dilarang. Lafaz syahadah sebagai lafaz isyarat, lafaz isytihar kita bahawa kita memeluk Islam. Dan ada perkara yang kita nak kena buat. Perkara yang kita nak kena buat dalam perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat, iaitu ibadah ni, ada ibadah badaniyah dia panggil. Ibadah anggota tubuh badan yang kita kena buat dengan anggota tubuh badan, iaitu dilambangkan dengan semayang. Ada perkara suruhan Allah Ta'ala yang kita kena buat ibadah dari sudut apa yang kita miliki dari segi harta. Jadi ibadah al-maliyah dia panggil. Maknanya dilambangkan di sini dengan zakat. Kita tunaikan zakat. Yang ketiga adalah ibadah ataupun suruhan Allah Ta'ala, kepatuhan kita terhadap suruhan dari sudut lisan kita yang dilambangkan dengan lafaz syahadah. Jadi dalam part ataupun dalam bahagian kita patuh kepada Allah Ta'ala dari segi suruhan, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, itu terkandung dalam tu ibadah tubuh badan, terkandung ibadah harta, terkandung ibadah dari segi lisan. Jadi semuanya ni dilambangkan dengan tiga rukun yang kita sebutkan tadi. Dari sudut kita tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang, simboliknya adalah dengan puasa. Sebab puasa ni adalah ibadah kita meninggalkan larangan, kita meninggalkan makan, kita meninggalkan cakap-cakap yang tak elok, kita meninggalkan perbuatan yang tak elok untuk kita jaga puasa kita. Jadi puasa ni adalah ibadah apa dia? Ibadah untuk kita tinggalkan. Jadi sudut atau bahagian yang kedua dalam Islam kita. Islam apa dia? Kita patuh dengan kita buat apa yang Ta'ala suruh dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Baik. Ibadah haji pula adalah ibadah yang merangkumi kepada kesemua. Dalam tu ada ibadah dari segi lisan. Dalam tu ada terkandungnya ibadah dari sudut harta. Kalau tak ada harta, kita tak boleh nak pergi tunaikan haji. Dalam tu ada ibadah badaniah. Kita kena bergerak, berjalan, kena pusing, kena tawaf, kena bersa'i dan sebagainya. Di dalam tu juga ada perkara-perkara yang kita kena tinggalkan supaya kita tidak maknanya supaya kita boleh diterima haji ataupun umrah kita tu. Jadi ini simbolik yang disebut oleh para ulama, yang mana rukun Islam 5 perkara ni jadi asas dan lambang kepada amal ibadah ataupun kesimpulan kepada Islam ataupun kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala tadi tu. Jadi apa yang kita nak sebut ringkasnya gitulah. Islam ni maknanya apa dia? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu dalam apa dia? Dalam hal kita buat apa yang Ta'ala suruh, tinggal apa yang Ta'ala larang. Jadi 5 rukun ni melambangkan perkara yang Allah Ta'ala suruh kita buat, perkara yang Allah Ta'ala larang untuk larang kita tinggal. Yang Allah Ta'ala suruh dari sudut tubuh badan dilambangkan dengan sembahyang, dari sudut lisan dilambangkan dengan syahadah, dari sudut harta dilambangkan dengan zakat, dari sudut kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dilambangkan dengan ibadah puasa, dan ibadah haji pula merangkumi
merangkumi kesemua. Itulah sebagai kesimpulan kepada rukun Islam. Jadi kalau ada 2-3 perkara lagi kita boleh tambah, kita tambah pada minggu depan, dan kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan rukun iman pula. Kita bincang secara ringkaslah sebab perbincangan secara perinci satu persatu kita akan jumpa di dalam kitab fiqh ni lah. Satu persatu kita akan sebut, kita akan bincangkan. Tapi secara kita boleh sebut falsafahnya ataupun hikmahnya ataupun secara ringkasnya yang disebut secara umum berkenaan dengan rukun Islam ni kita sebut sikit sebanyak, dan kalau kata ada sikit lagi kita akan tambah pada minggu depan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf segala salah silap dan mohon maaf atas kelewatan pada hari ini. InsyaAllah kita patuh pada masalah pada minggu hadapan. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yattaqika fina wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.